Executive Brand Director. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada hos kita, Manvir Singh, dan juga tahniah kepada Hizir yang telah menerangkan sesi dengan begitu jelas pada petang ini. Terima kasih kepada ST kerana memberi saya peluang untuk berkongsi cerita saya. Nama saya Suliana dan saya menjalankan perniagaan Nu Skin dengan anak perempuan saya Alicia, seorang eksekutif komunikasi dan projek dengan Yayasan Keluarga Kami, dan suaminya Zarif, seorang jurutera awam. Mari saya mulakan dengan mengatakan bahawa saya sangat berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas semua nikmat yang saya lalui sepanjang hidup saya hingga sekarang. Semakin sering anda bersyukur dan meraihkan hidup anda, semakin banyak hal yang boleh anda syukuri dalam hidup. Saya bersyukur dengan nikmat yang saya terima dari segi cinta, kebahagiaan, kesihatan yang baik, keluarga, saudara mara, kawan baik, peluang yang baik, pelbagai pengalaman yang datang dengan sebab-sebab yang tertentu. Saya juga sangat bersyukur kepada perniagaan Nu Skin yang saya jalani sekarang untuk berniaga dengan anak perempuan saya dan suaminya untuk menjalinkan hubungan keluarga kami yang lebih baik, insya-Allah. Perniagaan ini juga membolehkan saya membina warisan untuk ditinggalkan untuk anak-anak saya sambil membantu ahli keluarga dan rakan-rakan meningkatkan kesihatan dan kedudukan ekonomi mereka. Saya dilahirkan di Batu Gajah, Perak, Malaysia, tetapi saya menetap di Petaling Jaya, Selangor. Saya mempunyai seorang adik perempuan, Suflina, dan seorang adik lelaki. Namun adik lelaki saya mengidap penyakit barah 5 tahun yang lalu dan telah meninggal dunia. Latar belakang keluarga saya adalah dari bidang pendidikan ketika arwah ayah saya memulakan sekolah swasta pertama di Malaysia yang dikendalikan seperti sekolah-sekolah swasta di negara United Kingdom. Saya berusia 64 tahun. Berkahwin dengan suami saya Zaid, seorang yang pemurah hati, seorang peguam, pesara dan pada masa dulu seorang ahli politik. Kami mempunyai 3 orang anak iaitu Kazran, Ezra dan Alicia, menantu pula Emma dan Zarif, ditambah juga dengan 2 cucu, Rayas dan Leila. Kami sering bermain golf bersama-sama dan melancong ke luar negara bersama keluarga. Saya sendiri suka menghadiri konsert dan musical setiap kali saya mendapat peluang. Saya pula berkelulusan dari University Salford di UK, United Kingdom pada tahun 1978 dengan ijazah kepujian dalam fisiologi dan kimia biologi. Pekerjaan pertama saya adalah sebagai ahli kimia pembangunan di bidang pembuatan cat yang mengeluarkan produk Dulux. Pada masa itu, saya sudah bersedia untuk memulakan kerjaya sebagai pekerja di syarikat multinasional terkenal yang mempunyai skim pampasan dan skim persaraan yang baik. Ketika saya berpindah dari satu jabatan ke bahagian yang lain dan mendapat bermacam-macam pengalaman di dalam pengurusan, saya sudah ada keinginan untuk menjadi seorang usahawan. Mengapa saya berminat untuk nak menjadi seorang usahawan? Sebab pada masa itu saya dah mendapat gaji dan faedah yang lumayan. Pada masa itu kami boleh mendapat pinjaman kereta selama 4 tahun tanpa faedah, kita travel, menaiki business class dan banyak lagi, ya. Jadi apakah keusahawanan? Ia adalah proses memulakan dan mengendalikan perniagaan anda sendiri.
Orang yang membuat, melancarkan, mengatur dan mengurus perniagaan baru dan mengambil risiko perniagaan adalah seorang usahawan. Okey, saya pasti ramai di antara anda juga telah melihat kuadran EBSI Robert Kiyosaki yang dikongsi oleh penceramah-penceramah yang lain. Ya, kalau kita lihat kepada slide sini, anda berada di mana? Kalau kita lihat kepada kuadran E, anda menolong bos menjana wang. Kalau anda berada di kuadran S, anda menjana wang sendiri. Tetapi dua-dua E dengan S tiada kebebasan masa dan tiada kebebasan kewangan. Sekira anda berada di kuadran B, sistem membantu anda menjana wang. Sekira anda berada di kuadran I, aset yang menolong anda menjana wang. Dua-dua kuadran B dengan I ada kebebasan masa dan kebebasan kewangan. Jadi, saya benar-benar dapat kaitkan ke slide ini kepada kerjaya saya dari masa dulu sehingga sekarang. Bagaimana dengan anda? Di mana anda berada sekarang? Adakah anda puas hati dengan pekerjaan anda sekarang? Adakah anda dapat cukup masa bersama keluarga? Adakah anda mencari kebebasan kewangan? Oleh itu, jika anda melihat kuadran E, itu betul-betul tempat saya berada ketika saya bekerja dengan syarikat multinasional. Di petak E, saya adalah seorang pekerja, membantu bos. Bosnya adalah pemegang saham yang menjana wang. Saya mempunyai gaji tetap dan kenaikan tetap. Tetapi tidak berisiko, tidak banyak kebebasan kewangan dan banyak masa dihabiskan di pejabat. Memandangkan saya keluar rumah daripada pukul 7.30 pagi lagi hingga ke malam. Walaupun begitu, semasa bekerja, saya sudah mengetahui mengenai MLM, iaitu Multi-Level Marketing. Saya banyak pergi ke sesi perbincangan di sana sini dengan harapan mendapat kebebasan kewangan yang saya cari. Tetapi akhirnya menjadi pengguna yang gigih sahaja. Oleh itu, saya terus menjadi pekerja. Saya menjadi pengurus sumber manusia wanita pertama untuk kilang cat masa itu. Saya sering berurusan dengan Kesatuan Kebangsaan, the National Union, ya, untuk pekerja kilang semasa kemelesetan pada tahun 80-an. Rundingan perjanjian kolektif, collective agreement, biasanya dilakukan setiap 3 tahun. Tahun itu, mandat saya kepada Kesatuan Pekerja pada masa itu ialah sama sekali tidak ada penyesuaian. No adjustment at all. Selama 3 tahun lagi. Ia adalah masa yang sangat mencabar untuk saya kerana mereka mempunyai pekerja yang bermula memakai tali lengan hitam, black armband, dan kereta tergores dan banyak lagi taktik untuk menunjukkan ialah mereka tidak suka dengan keadaan pada masa itu. Tetapi nasib baik tidak ada apa-apa buruk yang berlaku. Syukurlah setelah 9 bulan dan 9 hari kami berjaya meyakinkan kesatuan untuk bekerja sama dengan kami untuk mengembalikan keuntungan kepada syarikat tanpa penyesuaian pada perjanjian kolektif dan tanpa pemberhentian pekerja. Selepas itu, saya pun dinaikkan pangkat menjadi pengurus kualiti dan fokus pelanggan dan menjalani lebih banyak sesi latihan. Pada masa saya membaca buku-buku pengurusan, salah satu buku yang memberi kesan kepada saya adalah buku Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, iaitu 7 tabiat orang berkesan tinggi. Ya. Apa tabiatnya orang yang berjaya? Mereka bersikap proaktif, mula dengan matlamat. Yang ketiga, mengutamakan perkara yang penting. Yang keempat, fikir menang-menang, win-win.
Fahami dahulu sebelum difahami, bersinergi dan tajamkan gergaji. Tindakan ini sesuai dengan saya dan seterusnya buku ini juga membincangkan perlunya anda membuat perubahan pemikiran sekiranya anda ingin mencapai objektif ini. Pada masa itulah ketika saya berfikir lebih mendalam mengenai kerjaya saya merasa perlu membuat sesuatu yang berlainan. Sekiranya saya masih berada di tempat kerja saya lagi, saya tidak akan mendapat kebebasan kewangan yang saya cari. Kita seharusnya tidak hanya berpegang pada satu cara untuk melihat kehidupan dan ketika itulah saya menyedari bahawa ada kehidupan di luar ICI dan saya harus melakukan sesuatu untuk membuat perubahan dalam kerjaya saya itu. Jadi itu membuat saya berfikir lagi untuk menjadi usahawan. Sudah tentulah mak ayah saya memang tak berpuas hatilah dengan saya masa tu. Nak meninggalkan pekerjaan yang stabil dengan rancangan pampasan yang baik dan selamat. Maklumlah macam bekerja dengan government dia mengatakan, bekerja dengan kerajaan. Tetapi saya merasakan ada dunia di luar sana. Mujurlah, ya, nasib baik suami saya menyokong tindakan saya. Saya hanya perlu membuktikan kepada diri sendiri bahawa saya boleh keluar dan melakukannya. Okay. Oleh itu, jika anda melihat kembali ke kuadran EBSI kita tadi, ya, di kuadran E kita tadi menolong bos. Jadi sekarang ni saya pula berada di kuadran S. Kali ini saya mempunyai konsultasi pengurusan kualiti sendiri di mana saya telah menguruskan projek-projek di Malaysia, Surabaya dan Jakarta. Bunyinya macam glamour lah, tetapi inilah contoh apa yang saya lalui. Kalau nak ke Surabaya, kadang-kadang saya mengambil masa selama 13 jam. Masa dulu mana ada AirAsia macam tu, direct flight. Sama macam kita nak pergi terbang ke London. Saya terbang dari KL ke Singapura, Singapura ke Jakarta, Jakarta ke Surabaya dan kemudian berjam-jam perjalanan ke kilang-kilang yang jauh dari bandar. Kadang-kadang saya perlu berada di situ 7 ke 10 hari dan bila balik melalui perjalanan yang sama. Oleh kerana saya merasakan ia akan memberi saya kebebasan kewangan yang saya cari. Saya bertahan sebab itu yang saya inginkan, kan? Jadi memanglah saya adalah bos sendiri dan ya, saya menjana lebih banyak wang, alhamdulillah kerana dibayar dengan wang USD. Tetapi pastinya tidak mempunyai banyak masa yang berkualiti dan betul-betul kena menguruskan masa dengan baik. Masa dengan keluarga juga terjejas. Untuk pengetahuan anda, ada kalanya saya terpaksa melatih anak saya dalam homework dia, pekerjaan rumahnya dari Surabaya dengan menggunakan telefon rumah iaitu talian darat. Mahal pula tu. Sebab masa tu mana ada telefon bimbit, tak ada Zoom, tak ada WhatsApp, tak ada FaceTime, semua tak ada. Tetapi maklumlah ya, seorang ibu harus melakukan apa yang dia harus lakukan demi anaknya. Jadi kemudian saya mengalami kehamilan yang sukar sekali dan sehingga saya dan suami saya memutuskan bahawa dia akan mengurus segala-galanya dan saya perlu berhenti bekerja. Jadi saya tinggal di rumah sehingga anak perempuan saya Alicia memulakan sekolah. Lepas itu barulah saya mengambil alih dari suami saya untuk menguruskan yayasan keluarga kami untuk menolong orang kurang upaya dan orang yang kurang bernasib baik di Kelantan, Malaysia. Yayasan kami telah terus aktif selama 22 tahun sehingga sekarang. Saya telah mengembangkannya untuk mendaftarkan lebih daripada 5,000 OKU dan ahli keluarga yang menyediakan semua jenis perkhidmatan pemulihan serta rawatan paliatif di pusat
dan melakukan beberapa ribu lawatan ke rumah-rumah setiap tahun ke kampung-kampung dengan pasukan 30 orang staf iaitu jururawat, fisioterapis, ahli terapi pekerjaan iaitu OT, pekerja kebajikan dan lain-lain. Saya memang minat untuk menolong orang dan lebih-lebih lagi kalau saya boleh membuat perbezaan dalam kehidupan mereka. Kemudian tahun lepas, sebelum MCO pertama, sepupu saya, Mas Nita dan Mas Nida telah datang berjumpa dengan Alisha dan Zarif kerana mereka pun baru berkahwin masa tu. Kebetulan saya juga di situ mendengar penjelasan mereka dan penjelasan hari itulah yang membuat kami terjebak dalam perniagaan Nu Skin. Jadi mengapa Nu Skin? Ya, ia sesuai dengan mengapa saya mahu menjadi seorang usahawan. Mengapa saya ingin mencuba sekali lagi? Kerana dibandingkan dengan banyak percubaan sebelum ini untuk menjadi usahawan, ini mempunyai modal dan risiko yang rendah dan merupakan peluang dari rumah yang sangat sesuai dengan saya pada tahap kehidupan saya ini. Ia dipanggil Home Based Opportunity, ya, HBO, untuk kesihatan dan kecantikan. Perniagaan ini mempunyai peluang untuk membina aliran tunai dan aset serta mengubah kehidupan. Ini membolehkan kita mendapatkan gaya hidup yang dapat memberi dan menambah nilai kehidupan melalui pendapatan pasif. Pasukan kami adalah daripada agensi Success Together Worldwide, STTW, dan diiktirafkan oleh Nu Skin sebagai satu pasukan yang memang paling pantas berkembang di pasaran Asia untuk Nu Skin. Rahsia kejayaan STWW terletak pada alat latihan komprehensif dan latihan profesionalnya. Pemasaran rangkaian adalah perniagaan duplikasi dan hanya dengan duplikasi sahaja kami dapat mengembangkan perniagaan ke peringkat global. Jadi kami diberi bimbingan yang terperinci untuk melakukan semua ini. Jadi kalau kita lihat ya kepada model kejayaan, kita bermula dengan sales di mana kita mencari bahan asas. Kita berkongsi dengan ahli keluarga dan kawan-kawan kita dan selepas itu kita membuat susulan dan pengaktifan menolong rakan-rakan kita menjadi brand representative, ya. Selepas itu kita menambah nilai menolong mereka ke peringkat tinggi lagi seperti EBP iaitu Executive Brand Partner. EBD adalah Executive Brand Director, PD Presidential Director dan COE adalah Circle of Excellence. Ini bermaksud sudah melangkah ke tahap menjadi seorang jutawan. Ini tadi Saudara Khizir pun telah menerangkan ya bahawa sistem ST mengajar kami untuk melipat gandakan kejayaan kita dengan mengadakan latihan yang sangat berkesan melalui peta kejayaan sistem ST University, ya. Kita ada 5 peringkat latihan yang kita perlu melalui. Yang pertama adalah Business School of Entrepreneur pertama, BSE 1. Tiap-tiap bulan untuk semua yang baru dan brand rep iaitu tahap perniagaan pertama. Bila kita naik ke peringkat seterusnya iaitu peringkat sebagai EBP, Executive Brand Partner, kita hadir pula BSE 2 dan seterusnya ke MVP 1, MVP 2 dan MBBA di mana kita ada hubungan dengan Harvard University dan seterusnya. Semua sesi dikendalikan oleh mereka yang berpengalaman dan ramai daripada mereka adalah jutawan-jutawan ST sendiri. Memang sesi ini semua sangat mengagumkan. Jadi kegembiraan yang sebenarnya adalah apabila anda memberi kesan kepada orang lain
dan memberi nilai tambah kepada kehidupan mereka. Saya bernasib baik kerana suami saya telah menjaga cara kehidupan kami dan ya, saya mahukan kehidupan yang baik, tetapi dengan menjalankan perniagaan ini, saya dapat membuktikan kepada diri saya bahawa saya boleh melakukan ini. Bahawa saya mempunyai identiti saya sendiri dan saya ni bukanlah isteri so and so atau ibu so and so, ya, dan mempunyai cara untuk menyumbang kepada masyarakat. Ini juga memberi saya peluang untuk meninggalkan warisan untuk anak-anak saya. Saya telah melihat ini berlaku dan jadi saya bertekad untuk meneruskan. Jadi setelah menjadi Executive Brand Director, apakah nilai-nilainya? Oleh itu, adalah memang beberapa nilai yang saya peroleh dari perniagaan ini. Pertama sekali, saya sangat menghargai hakikatnya bahawa saya berada dalam perniagaan ini dengan anak perempuan saya, Alicia, dan suaminya, Zarif. Bukan senang nak buat perniagaan yang berjaya dengan anak kita, kan? Alhamdulillah lah mereka bersetuju untuk mengendalikan bersama. Bukan mudah untuk meyakinkan lebih-lebihan orang muda untuk melakukan pemasaran rangkaian. Tetapi mereka berdua telah melihat bahawa mereka juga boleh berjaya. Mereka mempunyai cara mereka sendiri untuk menunjukkan komitmen mereka, tetapi saya sangat gembira mereka berdua berada bersama saya dalam perniagaan ini. Nilai kedua, saya juga dapat berhubung dengan ramai rakan dan keluarga. Pada masa dulu, saya selesa berada di rumah. Sekiranya tidak melakukan kerja amal atau selesa bersama keluarga sahaja. Tetapi sekarang, perniagaan membuat kita menghubungi kenalan yang sudah lama kita tidak berkomunikasi dan membina balik hubungan yang bermakna dengan mereka, serta membantu mereka mengubah kehidupan mereka dalam kesihatan dan juga dari segi ekonomi. Sangat mengagumkan bahawa melalui perkongsian dengan rakan-rakan karib, kami dapat membina perniagaan bersama. Saya sangat menghargai kalangan rakan saya dan memang luar biasa bahawa perniagaan ini benar-benar menarik minat orang yang berfikiran yang sama, bersama fikiran dan orang yang saling percaya satu sama lain yang kemudian mendorong kejayaan mereka dalam perniagaan miskin. Saya rasa kunci kejayaan kita adalah kerja berpasukan antara upline dan downline. Walaupun kita masing-masing mempunyai gaya, pendekatan dan komitmen kita yang berbeza, saya tidak dapat menekankan lebih banyak lagi bahawa kejayaan perniagaan bergantung pada kerja berpasukan. Jadi kami bukan satu pasukan kerana kami bekerjasama. Kami adalah satu pasukan kerana kami saling menghormati, mempercayai dan saling menjaga antara satu sama lain. Ya. Dan nilai ketiga saya adalah pembangunan pribadi saya. Persekitaran ST mendorong minda yang sangat positif yang tidak menjadi kebiasaan dalam persekitaran kerja yang lain. Ya. Jadi kalau kita lihat kepada motivasi diri untuk berjaya, apa yang saya mengguna, kita lihat kepada potensi diri, kita sentiasa berfikiran positif, ya, kita lupakan masa-masa silam, berani mengharungi cabaran, ketahui arah tujuan dan mempunyai keinginan yang kuat, yang desire tu, your strong desire to succeed. Saya suka ini kerana saya pasti ramai di antara anda yang mempunyai suasana tertekan di tempat kerja dan paling teruk ialah ya bila kita dapat office politics. Jadi di sini ada suasana yang baik untuk dilawati. Seperti yang dikatakan oleh Stephen Covey, kita harus ada mindset tentang pengakhiran dan menjadi lebih goal oriented. Dalam perniagaan ini, kerana ia perniagaan kita sendiri, kita harus lebih
berorientasi untuk mencapai kejayaan. Secara tidak langsung, setiap hari kita harus memastikan kita dapat mengunci matlamat dan mencapai matlamat pada akhir bulan. Jadi apakah semangat berjuang yang saya guna dalam bisnes ini? Ya, semasa memulakan perjalanan pada akhir bulan Mac 2020, saya berkata pada diri sendiri bahawa sebenarnya saya tak tahu apa-apa mengenai perniagaan ini. Tetapi saya ingin berjaya. Apa maksudnya? Ini bermaksud saya bersedia untuk kosongkan cawan saya, empty my cup, iaitu belajar dari mula dan menghadiri semua sesi latihan yang tersedia untuk kita semua dalam sistem ST. Jadi saya menghadiri Hope Convention, saya menghadiri A Night with Our Millionaire Mentor, Rain Ho, ya. Saya menghadiri ST20, kita menghadiri NDO dengan Alan, iaitu New Distributors Orientation dan banyak lagi. Walaupun pada hakikatnya dalam kehidupan corporate saya memang dikenali lah sebagai orang yang paling terlatih. Banyak training session saya pergi. Tetapi latihan ST berbeza. Ia sesuai untuk semua peringkat yang bersedia belajar dan berubah untuk mencapai kejayaan. Sudah tentu tidak cukup untuk terus menghadiri sesi. Kita perlu mengambil tindakan dan benar-benar ingin mengintegrasikan latihan dalam kehidupan seharian kita untuk mendapatkan hasilnya. Sekiranya anda benar-benar mahukan kejayaan dan scalability di organisasi anda perlu memasuk ke dalam sistem. Ya, ini bermaksud kesediaan untuk berubah dan berkorban dan keluar dari zon selesa anda. Sekiranya saya tidak berubah, bagaimana saya pula boleh mengharapkan pasukan saya berubah? Jadi terpulang kepada kita, ya. Pada masa kami memulakan perniagaan kami, saya ingat lagi, pada masa itu ibu saya berada di hospital sebenarnya selama 7 minggu semasa lockdown. Memang terdapat banyak masa di mana kami harus menunggu. Jadi pada masa itu, saya menggunakan masa itu untuk menghadiri sebanyak sesi latihan yang saya dapat ketika di hospital. Jadi this is apa yang kami bertiga berkata, it's not whether you can or cannot do, it's your willingness that's more important. Ya. Jadi bukannya anda boleh atau tidak, hanya anda ingin atau tidak. Semasa kami bercakap dengan semakin ramai orang mengenai perniagaan Nu Skin, kami benar-benar melihat perkara ini berlaku. Banyak yang mengatakan, oh ya, kami boleh buat. Tetapi mereka tidak bersedia melakukan perubahan atau tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan kejayaan yang mereka mahukan. Oleh itu, semuanya bergantung kepada kita untuk membuat keputusan. Adakah anda mahukannya atau tidak? Keinginan itu mesti ada, the desire. Ya. Jika tidak, sebarang alasan akan digunakan untuk tidak membiarkannya terjadi. Hendak 1000 daya lah, tapi kalau tak nak 1000 dalih. Jadi sudah tentulah saya perlu mengalami sendiri produk-produk Nu Skin. Dari awal saya masuk dalam program TR90 dan Ultimate Duo dan saya sangat puas hati dengan pencapaian saya. Alhamdulillah saya dapat mengekalkan hingga kini. Dengan itu kami dapat memulakan perkongsian kami dan semasa perangkaian berkembang kami mengadakan sesi pengumpulan secara berkala di rumah downline kami ketika MCO telah relax sedikit. Kami belajar untuk mempamerkan cerita, penyampaian keyakinan dan kegembiraan dan pergi dengan niat untuk menolong. Kami membentuk banyak kumpulan yang berkongsi kisah kejayaan dan membuat pasukan kami diaktifkan. Para wanita sangat teruja dan berkongsi testimoni mereka dari minggu ke seminggu. Semasa kami bergerak dari EBP ke
BD, Brand Director, kami mendapati bahawa mengunci matlamat kami sangat berbeza daripada menetapkan matlamat anda. Ini bermaksud anda perlu mengubah pemikiran dan tindakan anda untuk benar-benar mewujudkannya. Di sinilah saya teringat bahawa pada masa inilah saya mendengar sesi upline kami, Alan, yang berkongsi tentang berani bermimpi besar. Ya, sebelum ini kami hanyalah saluran kecil dalam perniagaan besar. Jadi kita bergerak seiring mendengarkan upline ketika kita bergerak dari daripada BR pergi ke 10K. Itu upline kata pergi ke EBP. Okey, kita pergi ke EBP. Perkara yang sangat penting yang kami lakukan adalah untuk selalu berkomunikasi dengan upline dengan kerap. Banyak yang harus kita pelajari dalam jangka waktu yang singkat. Oleh itu, dengan bimbingan upline Mas Nita dan Mas Nida, kami dapat memperoleh peringkat demi peringkat. Semasa rangkaian kami berkembang, kami juga bekerjasama dengan Sharifah Julina dan Bowling untuk memberikan tindak lanjut yang lebih baik kepada pertumbuhan downline kami yang semakin meningkat. Tetapi ketika kami tiba di peringkat Brand Director, kami tahu bahawa wow, kami dapat pergi lebih jauh ni dan kami berjaya mencapai EBD, Executive Brand Director dalam 8 bulan. Jadi yang penting adalah berani bermimpi besar, ya. Kemudian mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Jadi setelah berkelaitkan sebagai BR akhir April 2020, kami terus memperjuangkan gelaran PIN kami dan akhirnya layak untuk menjadi EBD akhir November. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah menolong kami merealisasikan kejayaan ini. Ya, datang bersama adalah permulaan, menjaga bersama adalah kemajuan, bekerja sama adalah kejayaan. Ini merupakan pengalaman yang cukup besar untuk mencapai gelaran PIN tahun lalu. Selain itu, kami juga memenuhi syarat dan layak untuk ke Istanbul. Sekiranya kami dapat melakukannya, anda pasti boleh capainya juga. Jadi sudah tentu ini adalah pengiktirafan yang kami terima. Sudah tentu kita melihat gambar-gambar bagaimana Nu Skin biasanya menunjuk pengiktirafan bila seseorang itu mencapai sesuatu peringkat. Memang akan diraikan secara besar-besaran di hotel mewah sebelum COVID. Tapi namun demikian, pengalaman di alam cyber pun pengalaman dan kenangan yang takkan dilupakan dan kami amat menghargainya. Oleh itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada upline kami yang memang sangat komited menolong kami mencapai semua matlamat. Mereka teliti dalam membimbing kami dan memberikan yang terbaik untuk melakukan untuk kami. Di gambar sebelah kiri adalah upline kami, Mas Nida, Mas Nita, Sharifah Julina dan Syafiq, Bowling, dan tidak ketinggalan kehadiran Alan dan Bayan secara online. Ya. Anda boleh lihat juga dalam gambar ini adalah pasukan EBP dan BD kami dan downline ketika kami dapat berkumpul sebelum CMCO berlangsung lagi. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada downline saya kerana memberi saya peluang untuk bekerjasama dengan anda semua dan semoga perjalanan anda memberi kepuasan yang diingini. Kami juga suka melihat bagaimana rakan-rakan saya yang sebelum ini tidak mempunyai pengalaman penjualan dan daripada seorang suri rumah, mereka menjadi begitu berjaya dan memperoleh pendapatan yang mereka tidak sangka. Kami juga nampak ramai orang muda yang terlibat kerana mereka melihat peluang untuk memperoleh wang yang baik dan oleh itu mereka mengatakan mengapa tidak mencuba. Jadi seperti pepatah belum cuba, belum tahu. Ya. Kami tidak melupakan semua peluang yang telah kami dapat sepanjang berkongsi pengetahuan dan pengalaman untuk menjayakan perniagaan sampai ke tahap ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Alan dan Bayan juga kerana selalu memikirkan apa yang diperlukan
oleh pasukan kami dan sentiasa bersedia untuk membimbing kami yang memerlukan. Sebelum saya mengakhiri sesi saya ingin mengucapkan beribuan terima kasih kepada semua yang terlibat, lebih-lebihan mereka yang sebalik tabir, IT crew dan ramai lagi untuk menjayakan sesi ini. Terima kasih juga kepada hos kita Manvir dan juga kepada Hizir atas penyampaian yang begitu tepat. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang telah meluangkan masa untuk mendengar sesi ini. Kepada sesiapa yang baru, sekira anda ingin mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan bisnes ini, sila hubungi rakan yang menjemput anda ke sesi ini secepat mungkin. Dengan mendengar kisah saya harap anda akan membuat keputusan untuk merealisasikan impian anda dan kami tidak sabar untuk mendengar kisah kejayaan anda tidak lama lagi. Jom kita discover the best you. Assalamualaikum dan terima kasih.